Salam sejahtera dan selamat datang ke video menjadi trader. Okey, so dalam video ini saya nak sembang pasal types of trader, iaitu jenis-jenis trader. Jadi kat sini kita tengok apakah jenis-jenis trader yang ada. So kita ada scalper, day trader, swing trader or position trader. Maksudnya ada 1, 2, 3, 4. So ada 4 jenis trader. So kita tengok satu persatulah jenis-jenis trader yang ada ni. So yang pertama adalah scalper. So scalper ni adalah dia trade pada 1 minit punya chart. Kemudian dia cuba untuk tangkap pergerakan di market. Dan dia masuk dan keluar dalam market kurang daripada sejam. Kadang-kadang minit masuk 1 minit keluar kan. Ada isu juga sebenarnya kalau jenis-jenis account pula. Ada account rasanya 2 minit dia ada. Kadang kita tak tahu kan. Dia ada 2 minit punya undang-undang. So dia 2 minutes rule ataupun 1 minutes rule ke. Bergantung kepada terma dan syarat jenis account tersebut. Jadi scalper kena tahulah jenis account apa yang dia nak pakai. So dan tengok macam ECN boleh lah kot scalper ni. Tengok jenis lah. Ada setengah broker dia tak bagi langsung scalper ni. Kadang ada scalper yang dia jenis yang ada skill yang hebat. Terus kena ban. Macam hal lah. Jadi trade a few times in an hour dalam masa sejam. Dia boleh trade beberapa kali. Ini memang jenis orang yang suka action lah. Yang kalau ada yang scalper yang mungkin pakai phone, itu dia tengok chart je, dia tahu apa nak tekan. Dia sukalah action lah, itu scalper. Saya cuba nak jadi scalper pada mulanya. Saya punya menggambarkan diri saya dulu waktu mula-mula belajar forex dulu kan. Saya menggambarkan diri saya macam itulah. So scalper kan, tengok graf je, dah tahu dah. Boleh pergi ni. Kita pun tekan lah, buy apa lot pun besar gedabak kan. Sekali tiba-tiba timing tak kena. Lepas tu bila tekan je dia terus negatif kan, sebab dah ada spread kan. Lepas tu macam-macam lagi lah pengalaman-pengalaman kan. So saya tak suka lah. Saya bukan seorang scalper. Alright, so next is day trader. Day trader trades the 5 to 50 minute charts. 5 ke 15 minit punya chart kan. Lepas tu cuba untuk menangkap ke market move, pergerakan market tu dalam masa sehari. In and out in the same day, hari yang sama keluar lah. Ini biasanya dia nak elakkan daripada kena apa dia panggil tu, overnight fees. Overnight fees ataupun kalau kita ambil account yang bukan Islamic, dia ada swap. Swap pula kadang tu kalau dalam positif punya area, kita dapatlah dividen. Kalau berada di negatif, ada tolak lagi pula kan. Itu antara benda-benda yang anda perlu tahulah sebagai seorang trader. Itu dari segi teknikal sikit lah. So usually less than a couple of hours, kurang daripada beberapa jam, trade a few times a day. This guy enjoy lots of screen time. Suka tengok graf lah. Kalau tak buka MT4 sehari tu rasa macam ada benda tak kena. Dulu saya pun cuba juga nak menjadi day trader ni. Kononnya macam hari ni pagi buka MT4 kan. Malam lepas tu tutup pergi kerja kan. Lepas tu balik kerja, buka balik MT4 tu tengok, wah dah profit kan. Duk berapa. Lepas tu lebih kurang macam itulah dia punya rutin kan. Tapi mungkin sampai sekarang pun ada juga sikit-sikit lah kan, kadang-kadang
Tengoklah dia kita kadang boleh berubah daripada day trader kepada ni swing trader pula. So swing trader also includes trend trading. Dia trade untuk sejam ke 4 jam punya chart, in and out, masuk keluar dalam masa seminggu, seminggu ke beberapa minggu lah. Kemudian kadang tu ada trade sampai bulan-bulan. Kita tengok account lah, ada account khas untuk swing. Lepas tu trade a few times a week, mungkin juga. And then these guys are quite relaxed. Saya antara dua ni lah, day trader. Tengok kadang kalau tiba-tiba rasa nak trade, rajin trade, jadi day trader. Kalau rasa macam bulan ni rasa macam nak relax lah banyak kan. Ada banyak kerja lah kat office ke, ada dalam kerjaya sendirian. Ada banyak hal, jadi masuk ke swing trader lah. And then seterusnya position trader, trade the daily and weekly chart. Dia tengok daily dengan weekly chart saja, take a long term perspective. Mungkin dia pakai apa, Elliott wave ke, ataupun wave trading ABCD tu kan. Ni position often left to run for months, sometimes years. Yang ni kira jarang lah nak jumpa kan position. Ada lah, tapi jarang lah. Even saya sendiri pun, saya bukan position setengah lah, saya lebih kepada dua ni lah, antara dua ni. Kemudian these guys observe the fundamental lah. Ni fundamental, biasanya ke dia akan banyak tengok news, baca banyak, study banyak, buat research, itu semualah. So what type of trader are you? Kalau anda sukakan action, boleh jadi scalper. Kalau anda suka tengok screen lama, dari pagi sampai ke malam, day trading. Kalau relax sikit, boleh jadi swing. And then if you are into fundamental, long position, long position, tengok dari segi jangka masa panjang. Contoh macam coronavirus awal tahun dulu kan, kita dah nampak dia punya market tu akan pergi mana. Dia banyak nampak ke situ lah. So the type of trader you are is largely determined by the time frame you trade. So time frame apa yang anda trade tu biasanya akan secara general lah yang akan menentukan apakah jenis trader anda lah. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, kalau katakan anda nak jadi kesemua trader ni pun tak ada masalah. Ada setengah orang dia pecahkan kepada account, jenis account lah. So ada account scalper, account day trader, account swing trading, dan account ni position trader lah. Jangan buka account tapi tak trade. Itu rugi. Sebab saya dah kerugian dah hari tu. Saya buka account, satu account tu, lepas tu tak trade selama 3 bulan. Tiba-tiba kena tolak fees, dia panggil dormant fees. Jadi rugilah di situ. Jadi kalau memang broker, dia punya kerja dia adalah untuk mencari makan daripada kita lah, sebagai retail trader. Itu je. So kena tahu itulah. So kalau katakan anda ada duit dalam ada duit anda letak dalam broker, better anda letak kat bank lah berbanding letak kat broker. Letak kat broker nanti dia tolak lah fees kan. Dah lah pula tu tolak fees. Anda deposit saja dulu pun anda dah kehilangan dah 5% daripada value duit anda masuk tu. Sebabnya 5% tu telah pun diambil secara komisionnya oleh broker. So itu antara benda-benda yang kadang tu kita terlepas pandang. Kita assume macam benda tu benda yang remeh kan. Tapi bila kita kadang bila dah lama-lama kan dah ataupun jumlah yang kita dah laburkan tu banyak, dan kadang tu barulah benda tu nampak. Selalunya dalam kalau bisnes audit lah kan, kita audit balik tengok, barulah tahu, barulah sedar yang rupanya kita banyak berbelanja kat situ ke apa ke. Macam itulah. So okay, itu sajalah kot video untuk malam ini.
Ini sekarang waktu malam lah. Sehingga kita bertemu lagi dalam video akan datang. Jangan lupa untuk subscribe saya punya YouTube channel. YouTube channel saya di ataupun pergi dekat blog saya je lah, senang. Dan kita jumpa lagi dalam video akan datang. Sekian, terima kasih kerana menonton dan bye-bye.